Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi untuk PDPR kita pada hari ini adalah berfokuskan kepada sistem bahasa iaitu kata ganda. Okey, saya rasa kamu semua mesti tahu apa kata ganda, apa contoh perkataan ganda sebab kata ganda ni dah pernah diajar masa kamu primary school lagi. Jadi untuk tingkatan 1 ini penggunaan kata ganda itu akan lebih menyeluruh, dia akan lebih banyak lagi cabang-cabang dia yang kita akan tengok. Especially untuk hari ini kita akan tengok beberapa jenis kata ganda dan kesalahan dalam penggunaan kata ganda. Okey, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Saya nak highlightkan ada 4 di sini. Jadi selepas habis PDPR ini, kamu dikhendaki untuk mengenali apa itu kata ganda penuh. Kedua, kamu perlu mengenali apa itu kata ganda separah. Ketiga, kamu perlu mengenali kata ganda berirama. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, kamu perlu mengenali kata ganda berimbuhan. Okay, jadi kata ganda inilah yang kita akan belajar pada PDPR pada hari ini. Okey, jadi pengenalan kita bincangkan terlebih dahulu apa itu kata ganda. Okey, jadi secara ringkas saja saya bagi tahu apa itu kata ganda. Okey, kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sebahagiannya atau seluruhnya. Okey, jadi kata ganda ini merupakan kata yang kita bentuk daripada kata yang kita gandakan, sama ada kita gandakannya sebahagian ataupun sepenuhnya ataupun seluruhnya. Jadi dia wujud dalam dua bentuk, sama ada dalam bentuk sebahagiannya ataupun bentuk seluruhnya. Okey, jadi berdasarkan definisi ini, jadi kita akan tengok 4 jenis kata ganda. Jadi apa 4 jenis kata ganda itu? Kita tengok. Okey, jenis yang pertama, kita ada kata ganda penuh ataupun kata ganda seluruh. Yang kedua, kita ada kata ganda separa ataupun kata ganda separuh. Okey, yang ketiga, kita ada kata ganda berirama ataupun berentak. Dan yang terakhir, jenis yang keempat, kita ada kata ganda berimbuhan. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu jenis kata ganda ini secara ringkas. Okey, jadi yang pertama yang kita tengok adalah kata ganda penuh. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan kata ganda penuh ini? Okey, jadi kata ganda penuh ini dia melibatkan seluruh kata dasar yang diulangkan atau digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk. Jadi contoh kata ganda, kata dasar buku, kata nama buku. Jadi apabila kata dasar ataupun kata nama buku ini digandakan, dia akan menjadi buku. Dan untuk kata ganda penuh ataupun seluruh ini, jangan lupa untuk kamu letakkan sengkang pada tengah-tengah kata ganda itu. Jadi kata ganda ini dia gandakan semua sepenuhnya kata dasar. Jadi kalau kata nama buku, kalau kita gandakan dia akan menjadi buku-buku. Buku-buku itu menunjukkan maksud jamak. Jadi banyak. Okey, jadi yang kedua, murid. Kalau gandakan dia akan jadi murid.
Meja pula dia akan jadi meja. Okey, kata kerja pula. Kata kerja ini kalau menerima penggandaan penuh, jadi dia akan jadi pusing-pusing, jadi benda tu berpusing-pusing macam tu. Kemudian geleng-geleng, gelak-gelak, kata adjektif yang menerima penggandaan penuh ni pula dia boleh jadi cantik-cantik, panjang-panjang, merah-merah. Okey. Seterusnya kita akan tengok kata ganda separa. Jadi kata ganda separa ialah ataupun kata ganda separuh. Kata ganda separa ataupun kata ganda separuh ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Jadi yang berulang yang digandakan adalah suku kata pertama pada kata asalnya. Nanti kita akan tengok. Selain itu, bunyi vokal pada suku kata pertama berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf I. Maksud dia kalau vokal A apabila menerima penggandaan separa ini akan berubah bunyi dia menjadi bunyi I. Contoh dia kata dasar layang. Kalau kita gandakan sepenuhnya, seluruh, dia akan jadi layang. Tetapi kalau dia menerima penggandaan separa ataupun separa ini tadi, jadi dia akan jadi lelayang. Kenapa dia jadi lelayang? Tadi saya ada bagi tahu kan, dia akan berulang suku kata pertama sahaja. Bagi yang tak tahu apa itu suku kata, contoh dia perkataan layang. Apabila kamu sebut perkataan layang itu, ada dua bunyi kan? La, yang. Jadi ada dua. Jadi yang pertama itu la. Itu adalah suku kata pertama. Yang itu pula adalah suku kata kedua. Jadi di sini yang berulangnya adalah suku kata pertama pada kata asalnya. Jadi kata yang berulang adalah suku kata pertama. Kemudian bunyi vokal A itu akan diubahkan kepada bunyi vokal I. Jadi layangkan la. Jadi A itu kita buang dan kita tukarkan menjadi I. Jadi dia akan menjadi lelayang. Kuda pun sama, kuda-kuda. Tetapi kalau menerima penggandaan separa, dia akan menjadi kuda. Jadi saya rasa kamu faham untuk bahagian ni. Bahagian ni senang saja. Seterusnya kita ada kata ganda berirama. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kata ganda berirama ini? Kata ganda berirama ini, kejap Kata ganda berirama merupakan proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang. Kata ganda ini terbahagi kepada 3. Jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah dari segi persamaan bunyi di hujung. Contoh dia, kuih, muih, lauk, pauk. Jadi kuih itu dia digandakan mengikut persamaan bunyinya di
hujung. Jadi kuih, mu, weh. Lauk, pa, oh. Kemudian kita ada persamaan bunyi di bahagian pangkal pula. Pangkal itu maksudnya di bahagian depan. Batu, batan. Bukit, bukau. Jadi suku kata pertama itu sama untuk untuk kedua-dua kata ganda tersebut. Okey, dari yang jenis yang terakhir ini pula adalah dari segi persesuaian bunyi keseluruhan. Jadi dia digandakan berdasarkan kepada bunyi keseluruhannya. Contoh dia kusut, masai, simpang, sio. Okay, jadi itu yang kita akan tengok. Jadi kita tengok kata ganda berirama. Okey, kata ganda yang seterusnya adalah kata ganda berimbuhan. Okey, jadi kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang menerima imbuhan, sama ada imbuhan awalan, imbuhan apitan, imbuhan sisipan ataupun imbuhan akhiran. Okey, jadi contoh kalau kata ganda itu menerima imbuhan awalan. Jadi kalau imbuhan berawalan, contoh dia imbuhan ber, imbuhan men, imbuhan me, imbuhan ter. Okey, jadi contoh dia bermain. Perkataan main itu apabila kita menggandakannya dengan kata ganda berimbuhan ini, dia akan menjadi bermain-main. Jerit, menjerit, jerit. Tergaru-garu, melompat-lompat. Okey, seterusnya pula adalah imbuhan apitan. Contoh dia perkataan tolak. Apabila perkataan tolak menerima imbuhan apitan di mana digandakannya, dia akan menjadi bertolak-tolakan. Bodoh pula kebodoh-bodohan. Tidak setidak-tidaknya. Okey, yang seterusnya sisipan, imbuhan awalan sisipan. Contoh perkataan dia tulang mulang, turun murun, gilap milap. Dan yang terakhir sekali kita ada imbuhan akhiran. Wangi-wangian, tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi yang terakhir yang kita akan tengok adalah dari segi kesalahan dan penggunaan kata ganda. Okey, saya nak kamu tengok dahulu. Baca terlebih dahulu apa yang ada di skrin itu. Okey, dari segi kesalahan dalam penggunaan kata ganda pula. Okey, yang pertama kecuali kata ganda separa sahaja jenis kata ganda yang lain mesti disertaikan dengan tanda sempang antara dua perkataan tersebut. Jadi kalau kamu contoh ayat dan kesalahan dekat sebelah tu,
Jadi ayat dia adik-beradik Puan Hasmah 9 orang. Jadi di situ kesalahan dia adalah ketinggalan tanda sempang. Jadi semua kata ganda, semua jenis kata ganda kecuali kata ganda separa sahaja perlulah menerima tanda sempang. Okey, yang kedua pula, apabila kata ganda seluruh yang membawa makna jamak digunakan dalam ayat, kata bilangan tidak perlu lagi dalam ayat tersebut. Kata bilangan saya dah ajar pada minggu lepas, jadi boleh rujuk semula video tersebut. Okey, yang ketiga, jika hendak menggunakan kata bilangan dalam ayat berkenaan, kalau kamu nak guna kata bilangan, kata nama yang diterangkan oleh kata bilangan tidak perlu digandakan. Jadi, kalau kamu ada dua option, sama ada kamu nak gandakan kata nama tersebut ataupun kamu nak gunakan kata bilangan. Jadi, ada dua option dekat situ. Okey, yang keempat. Begitu juga halnya jika kata ganda separa yang membawa makna jamak. Makna jamak ni tadi adalah banyak digunakan, kata bilangan pun tidak perlu lagi dalam ayat tersebut. Okey, jadi tak perlu kita nak masukkan kata bilangan lagi kalau kata ganda separa itu menunjukkan makna jamak. Seterusnya kita tengok poin yang nombor 6 itu. Poin yang nombor 7. Okay, apabila kata ganda seluruh adjektif yang sudah bermakna jamak digunakan dalam ayat, kata nama yang diterangkan oleh kata ganda seluruh adjektif dalam ayat berkenaan tidak perlu digandakan. Okay, yang poin yang ke-8, poin yang ke-8 ni tolong tengok, tolong dengar betul-betul. Okay, jika kata nama yang berkenaan pula hendak digandakan dalam ayat, maka kata ganda seluruh adjektif tersebut tidak perlu kita gandakan. Okey, yang ke-9, apabila kata ganda berentak yang membawa makna sangat. Yang ni pula untuk kata ganda berentak ataupun kata ganda berirama. Okey, apabila kata ganda berentak ataupun kata ganda berirama yang membawa makna sangat atau paling digunakan dalam ayat kata dasarnya, kata penguat tidak perlu lagi dalam ayat tersebut. Jadi kata penguat tak perlu lagi. Contoh kata penguat paling. Sangat itu tak perlu digunakan lagi. Yang ke-10, jika hendak menggunakan kata penguat dalam ayat, jadi sama juga dengan kata bilangan tadi, ada dua option untuk kamu. Kalau kamu nak guna kata penguat juga dalam ayat, jadi kata tersebut tidak perlu dibentuk menjadi kata ganda berentak ataupun berirama. Jadi kamu tak perlu nak gandakan perkataan tersebut. Okay, yang ke-11, apabila kata ganda berimbuhan sudah membawa makna menyaling, maka kata saling tidak perlu lagi dalam ayat tersebut. Kata ganda berimbuhan, kalau dia telah membawa makna kata saling itu, jadi kamu tak perlu lagi guna perkataan saling di dalam ayat itu. Yang ke-12, poin yang terakhir, jika kata saling hendak digunakan, kata ganda berimbuhan yang membawa makna menyaling tidak perlu lagi dalam ayat itu. Jadi tak perlu digandakan kalau kamu nak guna kata saling.
Okey, kita tengok contoh kesalahan, contoh ayat dan kesalahan. Okey, yang pertama tadi tiada tanda sempang. Okey, yang kedua pula, saudara mara yang terdekat kelihatan tersedu-sedan semasa jenazah hendak dikebumikan. Sama juga kesalahan dengan kesalahan ayat yang pertama, iaitu tiada tanda sempang. Okey, seterusnya yang nombor 3, segala binatang-binatang di dalam hutan itu mengadu kepada sang kancil. Seperti yang saya cakap tadi, ini adalah kata bilangan, segala. Okay, segala binatang-binatang. Jadi kalau kamu nak gandakan, tak perlu kamu guna kata bilangan. Jadi dia akan menjadi binatang saja. Buang perkataan segala itu. Tetapi kalau kamu masih nak guna perkataan segala ini, kata bilangan ini, jadi dia boleh menjadi segala binatang. Tak perlu gandakan binatang itu. Yang seterusnya pula, nombor 4, pepohon-pepohon bakau dapat menjadi benteng penahan angin pantai yang kencang. Yang ni salah sebab dia gandakan kata yang sudah digandakan. Pepohon ini adalah kata ganda separa. Jadi jangan gandakan lagi. Jadi dia hanya menjadi pepohon. Ataupun kalau kamu nak gandakan dengan menggunakan jenis kata ganda penuh, dia akan jadi pohon. Kenapa? Pohon itu telah membawa makna yang jamak. Jadi tak perlu digandakan lagi. Okey, sama juga dengan yang kelima, dedaun-dedaun itu sepatutnya dedaun sahaja ataupun daun-daun. Okey, yang keenam, kotak-kotak yang sarat dengan buku itu berat-berat belaka. Jadi sepatutnya adalah berat-berat sahaja. Tak perlu menerima perkataan belaka ini. Sepatutnya itu sahaja, berat-berat sahaja, bukan berat-berat belaka. Okey, yang ketujuh, oleh sebab dia baru terjaga daripada tidur, rambutnya sangat kusut masai. Yang sangat ini tadi adalah kata penguat. Jadi kata penguat ada dua option yang kamu boleh guna. Sama ada kamu nak guna kata penguat ataupun kamu nak gandakan perkataan tersebut. Yang ni adalah penggandaan kata adjektif. Jadi kusut masai. Kalau digandakan kata adjektif itu, dia akan menjadi kusut masai, iaitu penggandaan berirama. Dan kalau kamu masih nak guna kata penguat saling ini, jadi kamu boleh guna sangat kusut. Okey, dan yang terakhir sekali, di rumah terbuka Alia, kami saling bersalam-salaman dan memohon maaf dengannya. Okey, jadi di sini sama juga, iaitu kata penguat. Sama ada kamu nak guna kata penguat ataupun kamu nak gandakan. Contoh dia, saling bersalam sahaja, tak ada saling bersalam-salaman. Saling bersalam sahaja, ataupun kalau kamu gandakan perkataan salam itu, iaitu penggandaan imbuhan ini, dia akan menjadi bersalam-salaman. Okey, jadi itu sahaja PDPR kita pada hari ini.